sallallahu alaihi wasallam dalam sabda, siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak beri kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kefahaman agama pada dia. Jadi alhamdulillah adik-adik Allah Subhanahu wa taala pilih untuk belajar agama. Satu pilihan Allah Subhanahu wa taala ni bukan senang. Maknanya Allah nampak kebaikan yang ada dalam diri kita. Dan begitu juga yang kedua, Allah SWT nak beri kefahaman agama itu sendiri pada kita. Satu, orang tu dia alim. Yang kedua, orang tu faqih. Orang alim ni orang yang dia tahu apa yang dia belajar, tapi belum tentu lagi dapat gunakan apa yang dia belajar dan beri manfaat pada umat. Tapi faqih ni, dia orang yang faham, kemudian dia dapat keluarkan masalah untuk selesaikan umat. Sebab itulah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yu'allimhu yufaqihu. Kenapa? Faqih ni bagus. Sebab itu bila kita dah habis belajar, kita kena azam, bukan sahaja kita nak ajar ilmu pada mereka, bahkan kita nak kena jadi seorang yang faqih juga. Faqih bukan maksud macam fuqaha tu dahulu, mereka dah selesai dah masalah untuk kita. Cuma kita nak faham apa yang mereka terangkan pada kita, kemudian kita sampaikan kepada umat. Kita jadi mubaligh bagi apa yang mereka telah mudahkan kita. Yang kedua, ta'lim dan juga tarbiyah. Ini satu benda yang lain juga. Ta'lim dia hanya mengajar saja, kita mengajar. Maklumat yang kita ada kita sampaikan. Yang kedua, tarbiyah. Jadi tarbiyah tu yang paling penting daripada ta'lim tu. Kenapa tarbiyah ni? Sebab itu dia kata hidup seorang murabbi dia akan beri kesan pada anak-anak murid dia. Tapi hidup seorang muallim belum tentu lagi. Sebab itu kita nak, kalau boleh balik nanti kita akan jadi murabbi. Murabbi yang maksudnya kita akan bawa insan rabbaniyin. Kemudian kita dapat tarbiyah umat, bawa dekat pada Allah dan juga pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan para sahabat adalah kehidupan yang contoh yang terbaik. Yang mana mereka hidup dalam khairul qurun. Adapun kita zaman-zaman sekarang, walaupun perubahan zaman dah berubah, tapi hukum ahkam tetap akan sama. Sembahyang tak berubah daripada dulu sampai sekarang. Begitu juga zakat, sama juga hukum dia. Cuma ada perkara-perkara yang berubah. Yang berubah tadi itu dipanggil contemporary punya hukum. Hukum asal tetap akan sama juga. Jadi sebab itu kita jadi insan yang murabbi supaya kita dapat tarbiyah yang betul pada umat. Kemudian kita balik, janganlah jadi mufti. Mufti satu tempat dia ada. Mufti kerja dia beri fatwa. Dia tak kira, dia tak nampak orang tu sama ada dia boleh ataupun tidak. Dia hanya beri fatwa. Tapi seorang murabbi dia tak suka beri fatwa. Murabbi ni dia suka bila anak murid datang dalam keadaan patah kaki, dia kata macam mana nak betulkan kaki dia. Seorang anak murid dia datang dalam keadaan buat maksiat, macam mana nak betulkan maksiat lagi. Kalau mufti, seorang anak murid tadi dia datang buat maksiat, dia akan keluarkan hukum. Kamu mencuri kan? Hukum dia macam ni. Tu kerja mufti. Kerja nak menghukum dia. Tapi seorang murabbi dia tak. Mencuri ya. Macam mana kita nak hentikan curi dia tadi? Suruh dia bertaubat, pulangkan balik hak orang, ajar dia. Seorang pemaksiat yang lain begitu juga. Seorang peminum arak, seorang penzina dan sebagainya. Maka sifat murabbi untuk dialihkan daripada maksiat tadi pada cinta pada Allah dan Rasul. Untuk itu bermula daripada sekarang kita kena bawa sifat. Macam mana nak bawa sifat tadi? Sifat tadi yang pertama kita pegang pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita hanya nampak sekarang ni pada Islam dan juga iman saja. Sebab itu kita belajar fiqh, kemudian kita belajar tauhid. Tapi kita tak nampak pada ihsan tu sendiri. Ihsan tu adalah tazkiyah. Tazkiyah ni yang dipanggil ilmu tasawuf. Kenapa penting? Dia tarbiyah hati kita dan tarbiyah hati umat. Maka bila ada ni, maka dia akan salut iman dan juga Islam tadi. Sebab itu ihsan penting. Sebab itu boleh kata kerja Nabi apa dia? Wa yu'allimuhumul kitab yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim.
Nabi dia bacanya Al-Quran pada para sahabat, kemudian sebelum dia beri kefahaman Al-Quran pada sahabat, tazkiyah dulu sahabat. Kenapa? Bila Allah SWT sebut tazkiyah wa yuzakkihim, maksud tazkiyah, Nabi tarbiyah akhlak pada sahabat, adab yang betul pada sahabat. Kemudian bila datang fahaman yang betul, wa yu'allimhumul kitab. Kenapa? Antara kerja Nabi, wa anzalna ilaikal kitab litubayyina linnas, wa anzalna ilaika zikra litubayyina linnas. Kami turunkan Al-Quran pada kamu supaya kamu dapat terang pada manusia. Jadi bila Nabi terang pada manusia, sahabat telah ditarbiyah dengan adab dan akhlak yang betul. Maka Al-Quran, nur Al-Quran dapat masuk terus dalam diri mereka. Dan tazkiyah ni satu benda yang sangat penting sebelum kita dapat ilmu yang lain. Sebab itu orang dulu zaman kita tengok sendirilah bagaimana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bila dia belajar habis dah jadi muhaddis dan orang hebat. Satu masalah yang mana bila tengah dia semayang, anak murid dia duduk belakang, adik dia duduk belakang. Tengah-tengah dia semayang, dia fikir macam mana nak selesaikan satu masalah. Tiba-tiba tengah-tengah semayang, dia perasan adik dia mufarakah daripada dia. Bila mufarakah, dia buat, tak sedap, kenapa pula nak mufarakah? Bila habis semayang terus dia tanya dengan adik dia, kenapa kamu mufarakah daripada aku? Dia kata, wahai abang, saya telah lihat pada kepala abang penuh dengan darah. Darah najis. Saya mufarakah daripada abang. Imam Ghazali kata, memang betul. Waktu tu aku telah fikir, aku sedang fikir macam mana nak selesaikan masalah haid wanita. Allah SWT zahirkan pada adik dia, adik nampak mukasyafat, kasyaf. Lepas tu terus dia tanya pada adik dia, kamu belajar daripada mana? Abang, saya belajar daripada tok guru ni. Tapi kalau abang nak, saya tak tahu abang boleh terima ataupun tidak. Maka Imam Ghazali kata, tak, aku tak belajar. Sedangkan Imam Ghazali waktu tu dah faqih lah, hebat. Hadis pun semua dia kumpul sebelum Ihya, sebelum dibuat kitab Ihya. Maka sebelum dibuat kitab Ihya, banyak kitab usul pun dia buat. Al-Mustasfa dia buat, kitab Al-Basit dia buat, Al-Wajiz. Habis, lepas tu lah adik dia bagi tahu, boleh abang, kalau abang nak belajar apa yang saya belajar, boleh. Dia pun pergi. Dia bawa abang dia pergi tempat, tengok-tengok ada satu kandang kuda. Ada kandang kuda, kemudian dekat kandang kuda tu ada seorang tua, dia tengah baiki kasut. Lepas tu dah sampai dekat tu, maka adik dia bagi tahu, wahai abang, inilah tok guru saya. Imam Ghazali dalam hati dia terdetik, macam ni tok guru. Lepas tu dia bagi tahu kat tu, sampai tu tak apalah, yang penting aku dapat ambil manfaat. Dia cakap, tuan guru boleh tak saya nak ambil manfaat, nak belajar. Terus tuan kasut dia bagi tahu, tak apa, kamu tak layak, kamu balik. Maka Imam Ghazali bila dengar macam ni, dia patah balik. Waktu dia kata, mungkin hati aku tak betul pada orang ini. Dia tak ada, kali ni aku nak datang, aku nak betulkan hati dia, kemudian aku nak belajar. Kemudian dia datang lagi, dia kata, kali ni aku betul-betul nak belajar, aku tak ada apa. Boleh? Kamu nak belajar boleh? Kamu nampak kandang kuda belakang ni, kamu tolong bersihkan. Terdetik dalam hati Imam Ghazali, kata, aku datang nak belajar, bukan nak bersih kandang kuda. Lepas tu dia kata, kamu tak layak, kamu baliklah. Sehinggalah Imam Ghazali bersihkan hati, tak apa, sekarang aku datang, aku nak belajar, aku sediakan diri aku sebagai seorang hamba, apa saja yang disuruh aku tak. Dia datang kali yang ketiga, terus dia bagi tahu, saya dah sedia, orang ni wali Allah. Maka terus dia bagi tahu, okey, alhamdulillah, sekarang kau boleh belajar. Kalau orang dulu dia belajar, maksudnya tarbiyah hati dulu untuk beri nur ilmu pada kita. Pada hari ni, pasal akhlak kita tak tumpu pada akhlak dan adab, maka kadang-kadang ilmu yang masuk pada kita mudah untuk jadi mufti. Sehingga pada waktu tu umat menjadi jauh, umat menjadi pecah belah. Sebab itu kita pandang juga benda yang tak dalam masa yang sama, tarbiyah penting. Mudah-mudahan Allah SWT terima adik-adik dan juga semua ni untuk jadi manfaat umat. Dan untuk pengetahuan adik-adik, saya sendiri background saya tahun 93 saya mengajar Hafiz.
93, 96 saya habis, 97 saya syahadah. Kemudian saya dah start mengajar. Tahun 99 akhir tahun 2000 saya pergi ke India, belajar di India sampai tahun 2003 sehingga 2005 saya di Yaman, belajar kat Yaman. 2006, 2010 saya patah balik pergi ke Pakistan, habiskan hadis sana. Kemudian 2010 saya balik ke Malaysia. Saya telah buka madrasah nama atas Mazahir Ulum, sempena tempat saya belajar di India dulu, Saharampur Mazahir Ulum. Daripada situ sampai sekarang lah madrasah tu 2011 sampailah sekarang. Dan Alhamdulillah antara pelajar kita ni Abdul Rahman tu, adik saya sendiri, belajar sampai kelas 3. Kemudian bila kita nampak baik dia sambung luar negara lagi, buka sikit dia punya pemikiran, bincang dengan Ustaz Muaz sebagainya, maka nampak kat sini baik kita pun hantar kat sini. Mula nak hantar ke Pakistan, saya boleh fikir-fikir Pakistan sekarang pun dah model lain sikit. Jadi kita nampak Sudan ni satu negara yang bagus lagi lah untuk belajar, maka dia hantar dekat sini. Dan sistem yang dekat sini, yang dekat Masjid Bilal, sama dengan sistem yang ada dekat tempat saya. Jadi dia macam boleh synchronize lah. Dia panggil sistem Deobandi, yang mana akhir dia akan habis dengan Sunan Sita. Dan Alhamdulillah di madrasah saya lebih kurang kita ada 3 keluaran yang habis Sunan Sita. Keluaran 3 keluaran daripada lelaki dan 2 keluaran daripada perempuan. Yang habis Sunan Sita pun. Dan Alhamdulillah semua ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anggap bahawasanya selagi mana kita hidup, Allah Subhanahu Wa Taala ambil kerja agama daripada kita. Mudah-mudahan Allah SWT terima saya dan juga adik-adik semua. Dan Allah SWT gunakan kita selagi mana kita hidup dalam dunia ni untuk agama dia, insya-Allah. Dan baki bila kita gunakan diri kita untuk agama, dunia Allah SWT akan selesaikan, insya-Allah. Boleh adik-adik, insya-Allah.